Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Ramadan Al-Mubarak buat seluruh rakyat Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Arung, hari ini saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas ingin membongkarkan dan membahaskan berkenaan dengan perkembangan kes SRC-1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak dalam Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia, Datuk Seri Najib bersama pasukan peguam belanya gagal dan terus gagal untuk membuktikan berkenaan dengan dana SRC-1MDB 42 juta ringgit Malaysia itu bersumberkan daripada sumbangan dana politik daripada Raja Arab Saudi dan kerabat di Raja Arab Saudi. Saya ulang dan saya tegaskan Pak Cik Mak Cik, perkembangan terkini perbicaraan kes SRC-1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak di peringkat Mahkamah Rayuan di Putrajaya, pasukan peguam bela beliau gagal dan terus gagal untuk memperincikan dan gagal untuk membentangkan bukti sumbangan dana politik daripada Raja Arab Saudi dan keturunan keluarga Kerajaan Arab Saudi di hadapan 3 orang hakim dalam peringkat rayuan hari ke-5 maupun hari ke-6 perbicaraan kes SRC-1MDB. Ini adalah kegagalan terbesar dan kelompongan terbesar penghujahan dan pembuktian oleh Datuk Seri Najib dan pasukan peguam belanya yang sudah terbukti duit 42 juta ringgit yang masuk ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak sememangnya adalah duit rompakan yang sengaja dicuri oleh Datuk Seri Najib daripada syarikat SRC-1MDB beberapa tahun lalu. Sebaliknya, dalam analisis rayuan kes SRC-1MDB di pihak pasukan peguam bela Datuk Seri Najib Tun Razak, mereka tidak dapat menunjukkan transaksi keuangan itu bersumberkan daripada akaun bank Raja Arab Saudi maupun bersumberkan daripada akaun bank peribadi kerabat di Raja Arab Saudi. Saya akan memperincikan satu persatu bagaimana duit dana SRC-1MDB 42 juta ringgit Malaysia dirompak secara sistematik oleh Datuk Seri Najib Tun Razak melalui sumber akaun bank luar negara milik SRC-1MDB yang sekaligus duit rompakan itu dimasukkan ke dalam akaun bank peribadi rasmi Datuk Seri Najib Tun Razak dalam negara Malaysia. Pertama Pak Cik Mak Cik, Datuk Seri Najib Tun Razak seperti biasa menggunakan taktik penghujahan penipuan, pembohongan di hadapan 3 orang hakim di dalam institusi Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Najib Razak dan peguam belanya menyatakan duit 42 juta ringgit yang terkantoi dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak adalah sumbangan derma daripada Raja Arab Saudi kepada beliau. Datuk Seri Najib Tun Razak menipu dan berbohong di hadapan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Kononnya duit 42 juta ringgit Malaysia itu dia sangat-sangat yakin bukanlah duit rompakan SRC-1MDB. Malang dan sangat malang, ironi dan cukup ironi, pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan kumpulan pendakwaan kerajaan Malaysia daripada Jabatan Peguam Negara telah berjaya mengesan Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 aliran keuangan dana SRC-1MDB 42 juta ringgit Malaysia yang sememangnya tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi dan kerabat di Raja Arab Saudi.
Apakah bukti-buktinya Pak Cik Mak Cik? Berdasarkan rekod transaksi keuangan bank-bank di seluruh dunia maupun bank-bank tempatan dalam negara Malaysia, Kerajaan Malaysia bersama SPRM telah mendapati duit SRC 1MDB yang dirompak oleh Datuk Seri Najib Tun Razak adalah melalui 3 peringkat. Peringkat yang pertama, duit rompakan SRC 1MDB dipindahkan secara sedar, secara sengaja, secara terbuka ke dalam akaun AM Bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak sebanyak 27 juta ringgit Malaysia pada 26 Disember tahun 2014. Kedua, 5 juta ringgit dana rompakan SRC 1MDB telah dipindahkan secara sistematik ke dalam akaun AM Bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak pada 27 Disember 2014. Ketiga, 10 juta ringgit Malaysia turut dipindahkan sebagai peringkat terakhir dana rompakan SRC 1MDB yang diarahkan oleh Datuk Seri Najib selaku Menteri Keuangan, selaku Perdana Menteri, selaku pengasas syarikat SRC 1MDB pada 10 Februari 2015. Tempat pemindahan duit tersebut daripada akaun bank SRC 1MDB di luar negara ke dalam akaun AM Bank Datuk Seri Najib Tun Razak, iaitu di bangunan AM Bank Islamic Bank, Raja Chulan, Kuala Lumpur dan Jabatan Perdana Menteri. Pak Cik Mak Cik, nama akaun AM Bank itu bukan atas nama Jolo, akan tetapi atas nama Datuk Seri Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak. Status akaun bank itu adalah AM Bank Private Banking Account. Nombor akaun bank itu yang telah diperincikan dalam Mahkamah Malaysia adalah seperti berikut: 21122009694. Akaun AM Bank itu telah ditutup oleh Datuk Seri Najib Tun Razak pada 30 Ogos 2013 setelah beliau kantoi merompak duit SRC 1MDB milik Kerajaan Malaysia dan milik lebih 32 juta rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, setelah akaun AM Bank peribadi yang pertama itu ditutup, Datuk Seri Najib Tun Razak telah membuka akaun AM Bank yang kedua. Nombor belakangnya adalah 888, Pak Cik Mak Cik. Sehubungan dengan itu, aliran transaksi keuangan ini sememangnya bukan atas nama Raja Arab Saudi, bukan atas nama kerabat keluarga di Raja Arab Saudi. Akan tetapi, duit SRC 1MDB yang dipindahkan oleh Jolo atas arahan Datuk Seri Najib bersumberkan daripada nombor akaun syarikat SRC 1MDB di luar negara. Apakah nombor akaun bank tersebut? Nombor akaun itu adalah 21122010650. Akaun SRC 1MDB ini bukan atas nama Raja Arab Saudi, bukan atas nama Kerajaan Arab Saudi yang dipindahkan dana haram rompakan ke dalam akaun AM Bank peribadi Datuk Seri Najib di dalam negara Malaysia. Akan tetapi, akaun SRC 1MDB yang saya sebutkan sebentar tadi adalah atas nama Kerajaan Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Syarikat yang kedua yang menjadi proses pengaliran dan pemindahan duit rompakan haram oleh Datuk Seri Najib Tun Razak adalah syarikat Gandingan Mentari Sendirian Berhad. Nombor akaun bank syarikat yang ada kaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak ini adalah 888100380694.
akaun syarikat itu bukan atas nama Raja Arab Saudi atau kerabat Raja Arab Saudi, tetapi atas nama bosku Najib, pakcik makcik. Akaun nombor 3 yang menjadi aliran peringkat terakhir sebelum dipindahkan kepada akaun AM Bank peribadi Datuk Seri Najib. Di dalam AM Bank, akaun peribadi itu adalah Syarikat Ihsan Perdana Sendirian Berhad. Syarikat itu ditubuhkan oleh bosku Najib pada tahun 2011 bersama konco-konconya untuk mencuci duit rompakan daripada syarikat SRC agar tidak dapat dikesan oleh rakyat Malaysia. Nombor akaun bank Syarikat Ihsan Perdana Sendirian Berhad yang ada kaitan dengan bosku Najib itu adalah 100800001108. Sekali lagi, akaun bank Syarikat Ihsan Perdana Sendirian Berhad itu tidak ada kaitan dengan milik Raja Arab Saudi dan Kerajaan Arab Saudi. Akaun bank itu sememangnya dikawal sepenuhnya oleh Datuk Seri Najib. Maka, daripada pembongkaran ini, kita memang dapat memahami secara bersama sebagai rakyat Malaysia yang menjadi mangsa rompakan Datuk Seri Najib dalam kes SRC 1MDB bernilai 42 juta ringgit adalah sangat mudah. Di peringkat pertama, duit 42 juta ringgit, duit rompakan, duit yang dicuci, duit rasuah yang sengaja dilakukan transaksi keuangannya oleh Datuk Seri Najib bersama konco-konconya di seluruh dunia sehingga ke dalam negara Malaysia adalah bermula daripada akaun syarikat SRC 1MDB. Syarikat SRC 1MDB bukan dimiliki oleh Raja Arab Saudi, bukan dimiliki oleh kerabat Diraja Arab Saudi di luar negara, akan tetapi syarikat SRC 1MDB yang diurus oleh Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat adalah milik Kerajaan Malaysia di bawah pemerintahan bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Razak, juga merupakan Menteri Keuangan, juga merupakan Penasihat Supreme Syarikat SRC 1MDB, juga merupakan pengasas dan pengerusi syarikat SRC 1MDB, mengawal 100% duit SRC 1MDB di luar negara melalui pemegang amanah Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat. Kemudian peringkat kedua, dana rompakan 42 juta ringgit itu dipindahkan ke dalam akaun Syarikat Gandingan Mentari Sendirian Berhad. Syarikat ini ada kaitan dengan Datuk Seri Najib. Aliran ketiga, duit SRC 1MDB yang sudah dipindahkan kepada Syarikat Gandingan Mentari Sendirian Berhad itu dipindahkan buat fasa ketiga kepada Syarikat Ihsan Perdana Sendirian Berhad yang dikawal 100% oleh Datuk Seri Muhammad Najib. Keempat, duit 42 juta ringgit dana rompakan, dana haram SRC 1MDB yang dicuci di luar negara sehingga ke dalam negara Malaysia secara berperingkat oleh Datuk Seri Najib telah dipindahkan ke dalam akaun AM Bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak, Cawangan Kuala Lumpur, Malaysia. Maka 4 proses pengaliran keuangan ini membuktikan Najib Razak gagal untuk membentangkan bukti sumbangan derma politik daripada Raja Arab Saudi dan keturunan Raja Arab Saudi. Jika Pak Cik Makcik perasan, sepanjang perbicaraan kes rayuan Datuk Seri Najib dalam kes SRC 1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya, Datuk Seri Najib bersama pasukan peguam belanya tidak dapat memperincikan nombor akaun bank Raja Arab Saudi dan nombor akaun bank kerabat Diraja Arab Saudi yang memindahkan duit sumbangan politik kepada Datuk Seri Najib Tun Razak.
Datuk Seri Najib Tun Razak hanya membentangkan hujah di atas angin tanpa ada bukti baru tentang transaksi keuangan sumbangan derma politik daripada Raja Arab Saudi ataupun daripada Kerajaan Arab Saudi. Dana rompakan 42 juta ringgit Malaysia itu sudah terbukti sejak perbicaraan kes SRC1MDB di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur beberapa tahun lalu, yang mana terbukti 42 juta ringgit itu sememangnya tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi dan kerabat keluarga Kerajaan Arab Saudi. Datuk Seri Najib Tun Razak di peringkat awal menyatakan beliau tidak tahu 42 juta ringgit itu adalah dana rompakan SRC1MDB. Tetapi ironinya, dia tahu duit itu telah dibelanjakan secara sedar untuk shopping bersama Rosmah Mansur di luar negara, membeli batu-batu berlian, batu permata dan membeli segala-galanya barang-barang kesukaan Rosmah Mansur. 42 juta ringgit itu dikatakan derma politik tetapi digunakan untuk shopping. Dan ini adalah pertentangan, paradoks, penipuan dan pembohongan terbesar Datuk Seri Najib di hadapan 3 orang hakim yang arif lagi bijaksana dalam institusi kehakiman Malaysia. Secara logik, jika itu derma politik daripada Raja Arab Saudi, kenapa transaksi keuangan yang telah dibentangkan secara hitam putih oleh SPRM, oleh Jabatan Peguam Negara, oleh Jabatan Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia, kantoi transaksi keuangan itu adalah bersumberkan daripada akaun bank syarikat SRC1MDB yang dikawal selia oleh Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat. Ia bukan bersumberkan daripada akaun bank milik Raja Arab Saudi dan milik Kerajaan Arab Saudi. Paling lucu dan paling lawak, Datuk Seri Najib Tun Razak tidak pernah melaporkan kepada pihak polis ataupun kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tentang dana rompakan SRC1MDB yang masuk ke dalam akaun AM Bank peribadi beliau yang katanya beliau tidak tahu. Kalau dia tidak tahu dana haram rompakan itu masuk ke dalam akaun AM Bank peribadinya, kenapa dia boleh membelanjakan duit tersebut? Kenapa dia arahkan Jolo dan pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank di Amerika Syarikat memindahkan duit rompakan 42 juta ringgit milik syarikat SRC1MDB di luar negara ke dalam akaun AM Bank peribadi Najib Razak dalam negara Malaysia? Kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak menipu 3 orang hakim bermula semalam dan hari ini, hari ke-5, hari ke-6 perbicaraan kes SRC1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan? Katanya duit 42 juta ringgit itu adalah derma daripada Raja Arab Saudi, sedangkan Raja Arab Saudi tidak pernah memberi derma politik kepada Datuk Seri Najib Tun Razak maupun Parti UMNO di peringkat antarabangsa. Datuk Seri Najib Tun Razak masih gagal untuk membentangkan laporan transaksi keuangan sumbangan derma politik daripada Raja Arab Saudi dan Kerajaan Arab Saudi di hadapan 3 orang hakim. Bukan itu sahaja, Datuk Seri Najib Tun Razak dan pasukan peguam belanya masih tidak mampu untuk menampilkan 1 orang saksi sekalipun wakil daripada Kerajaan Arab Saudi. Hatta anak Raja Arab Saudi, King Abdullah, untuk datang menjadi saksi utama dalam perbicaraan kes SRC1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan. Ini membuktikan jika tidak ada transaksi laporan keuangan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi, jika tidak ada saksi satu pun daripada kerajaan keturunan Raja Arab Saudi, ini bermaksud hujah yang dibentangkan oleh Datuk Seri Najib dan peguam belanya adalah hujah palsu, hujah penipuan, hujah pembohongan yang biasa digunakan sebagai taktik penghujahan dalam institusi kehakiman Malaysia. Untuk menang, Datuk Seri Najib dan pasukan peguam belanya
tidak boleh menipu dengan cara sebegini pakcik makcik. Untuk menang, Datuk Seri Najib dan pasukan peguam belanya tidak boleh menegakkan benang yang basah, tidak boleh mengalihkan pokok isu tentang dana SRC 1MDB yang jelas terang-terangan. Dana 42 juta ringgit itu adalah dana yang dirompak bersumberkan daripada satu nombor akaun sahaja. Nombor akaun bank itu adalah milik daripada syarikat SRC 1MDB yang dijaga dan diselia oleh pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank bersama Jolo. Najib Razak juga menipu dan berbohong. Katanya dia tidak tahu kenapa Jolo dan pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank bersekongkol untuk merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit sekaligus dimasukkan ke dalam akaun AM Bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak dalam bank dalam negara Malaysia. Jawapan ini, hujah ini menjerut kepala Datuk Seri Najib dan memenggal kepala Datuk Seri Najib. Kerana dia sendiri selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas penasihat Emeritus Syarikat SRC, bekas pengerusi dan pengasas syarikat 1MDB, mengawal 100% duit SRC 1MDB, mengarahkan Jolo dan pegawai-pegawai bank Goldman Sachs Bank untuk menjadi orang tengah memindahkan duit rompakan SRC 1MDB ke dalam akaun bank peribadi beliau. Nombor akaun bank peribadi Datuk Seri Najib, saya ulang, 2112022009694. Level yang pertama, duit rompakan dipindahkan sebanyak 27 juta ringgit pada 26 Disember 2014 atas arahan bosku Najib ke atas Jolo dan Goldman Sachs Bank. Level yang kedua, 5 juta ringgit Malaysia duit rompakan SRC 1MDB dipindahkan pada 27 Disember 2014 ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Tun Razak. Level yang ketiga, 10 juta ringgit pada 10 Februari 2015. 3 level pemindahan keuangan ini diketahui oleh Datuk Seri Najib. Tetapi dia menipu di hadapan 3 orang hakim, dia tak tahu. Sudah habis duit rompakan 1MDB dan SRC ini, 42 juta ringgit dibelanjakan untuk shopping bersama Rosmah Mansur di seluruh dunia. Barulah bosku Najib cakap dia tak tahu tentang duit rompakan SRC 1MDB. Ini tidak adil untuk hakim-hakim dalam institusi kehakiman Malaysia. Kalau dia tidak tahu, sepatutnya Datuk Seri Najib dan Rosmah Mansur tidak akan membelanjakan semua duit rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit ini, pakcik makcik. Kalau kita tidak tahu tentang duit rompakan SRC 1MDB masuk dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib, itu logik. Tetapi tidak logik apabila penyamun perompak yang kantoi mencuri duit SRC 1MDB 42 juta ringgit, duit itu sudah habis dibelanjakan, baru dia cakap depan hakim, dia tak tahu. Kalau kau tak tahu, duit itu, duit rompakan SRC 1MDB, buat apa kau belanjakan? Datuk Seri Najib, Rosmah Mansur yang amat kami hormati. Kalau kau tidak tahu, itu adalah milik duit kerajaan Malaysia, syarikat SRC 1MDB, kenapa kau tidak maklumkan kepada institusi Bank Negara Malaysia, kepada Polis Diraja Malaysia, kepada SPRM, duit 42 juta ringgit itu kau tak tahu? Sepatutnya kau buat laporan bertulis kepada Bank Negara Malaysia, kepada PDRM, kepada SPRM Kerajaan Malaysia, bahawa kau tidak tahu duit 42 juta ringgit yang tiba-tiba masuk ke dalam akaun AM Bank peribadi kau tu, kau tak tahu sumber dia daripada mana. Kau tak tahu sumber duit itu daripada mana, tapi kau belanjakan. Bank Negara Malaysia, PDRM dan SPRM
tidak akan bertanggungjawab dengan dana rompakan itu. Kerana kau tidak pernah laporkan kepada 3 institusi yang cukup besar dalam negara Malaysia. Bank Negara Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kau ragu-ragu tentang duit 42 juta ringgit dana SRC1MDB, tapi kau belanjakan sewenang-wenangnya ikut nafsu kau. Najib Razak, Rosman Mansur. Hujah ini tidak logik. Maka saya kira Najib Razak confirm kalah dalam peringkat perbicaraan kes SRC1MDB di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya itu, Pak Cik Makcik. Hujah bertunjangkan penipuan, pembohongan dan sengaja untuk mengelirukan para hakim yang adil, yang arif lagi bijaksana di negara ini adalah tidak profesional, unacceptable dan wajar untuk dikecam dan dikutuk sekeras-kerasnya. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai rakyat Malaysia yang menjadi mangsa rompakan sistematik Datuk Seri Najib dan konco-konconya dalam dana SRC1MDB bernilai 42 juta ringgit ini mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya hujah dan substantif penipuan, pembohongan, pembodohan yang dibentangkan oleh pasukan peguam bela Datuk Seri Najib. Kononnya duit 42 juta ringgit itu adalah derma daripada Raja Arab Saudi dan keturunan keluarga kerajaan Arab Saudi. Sedangkan duit itu hakikatnya, pokok pangkalnya bermula aliran keuangan dalam rekod bank-bank seluruh dunia bersumberkan daripada akaun bank syarikat SRC1MDB milik kerajaan Malaysia dan milik lebih 32 juta rakyat Malaysia. Dana 42 juta ringgit itu tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi, King Abdullah, dan sememangnya tidak ada kaitan dengan kerabat keluarga diraja kerajaan Arab Saudi. Sehingga hari ini, kerajaan rasmi keturunan Raja Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan bahawa mereka pernah memberi derma politik kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, kepada Rosman Mansur, kepada Jolo, kepada Parti UMNO di peringkat antarabangsa. Dan ini antara sebab kenapa Datuk Seri Najib kalah sebelum ini di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan penghakiman yang dilakukan oleh Yang Arif Tuan Muhammad Nazlan adalah tepat selari dengan bukti-bukti yang telah dibentangkan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Pendakwa Raya Kerajaan Malaysia bersama Polis Diraja Malaysia. Sebagai kesimpulan, sekalipun Datuk Seri Najib Tun Razak mahu terus menipu 3 orang hakim dalam Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya, Pak Cik Makcik, hakikatnya 3 orang hakim itu tidak boleh ditipu, tidak boleh dikelirukan, tidak boleh diperbodohkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak dan pasukan peguam belanya. Di sisi undang-undang dan perlembagaan, tidak dibenarkan Najib Razak dan pasukan peguam belanya menegakkan benang yang basah. Atas prinsip rule of law, atas prinsip the supremacy of federal constitution, Najib Razak dan pasukan peguam belanya tidak boleh menipu, berbohong dan tidak boleh memperbodohkan hakim-hakim dalam kes SRC1MDB yang dibicarakan sehingga hari ini di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Jika dilakukan, maka pasti dan pasti Datuk Seri Najib akan menerima hukuman yang lebih berat kerana terus kantoi merompak duit rakyat Malaysia dalam syarikat SRC1MDB sebanyak 42 juta ringgit Malaysia. Paling penting, kes pecah amanah, kes rompakan, kes jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram yang cukup sistematik, yang cukup jelas di seluruh dunia melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak ini tidak boleh ditutup lagi oleh pasukan peguam belanya.
dalam institusi kehakiman Malaysia. Kerana sememangnya laporan daripada Jabatan Kehakiman, Amerika Syarikat, Department of Justice, DOJ, serta laporan siasatan daripada kerajaan Switzerland dan kerajaan Singapura serta bank-bank di seluruh dunia mengesahkan transaksi keuangan hitam putih dalam sistem perbankan dunia jelas menunjukkan Datuk Seri Najib Tun Razak merompak duit SRC1MDB sebanyak 42 juta ringgit sehingga duit itu habis dibelanjakan untuk shopping bersama Rosmah Mansur di seluruh dunia. Paling sadis, paling mengejutkan rakyat Malaysia adalah duit itu sememangnya bukan derma politik daripada Raja Arab Saudi dan keturunan Raja Arab Saudi. Kerana nombor akaun bank yang memberi derma kepada Datuk Seri Najib Tun Razak itu tidak pernah wujud dan tidak pernah dibentangkan oleh Datuk Seri Najib dan pasukan peguam belanya di hadapan hakim-hakim institusi kehakiman negara Malaysia yang bertaraf world class itu. Selagi Najib Razak tidak berjaya membentangkan bukti nombor akaun bank Raja Arab Saudi dan Kerajaan Arab Saudi di hadapan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan, maka Najib Razak akan tetap meringkuk dalam penjara Sungai Buloh 12 tahun untuk kes SRC1MDB dana rompakan 42 juta ringgit ini. Selagi Datuk Seri Najib dan pasukan peguam belanya gagal untuk membentangkan kesaksian high credibility daripada wakil keturunan Raja Arab Saudi King Abdullah dan wakil rasmi Kerajaan Arab Saudi di Mahkamah Rayuan, maka it is confirm Pak Cik Makcik, Najib Razak wajib membayar 5 kali ganda jumlah dana rompakan SRC1MDB bernilai 210 juta ringgit kepada Kerajaan Malaysia dan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia yang tahu tentang undang-undang, yang tahu tentang keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yang tahu tentang kebijaksanaan dan kehebatan hakim-hakim dalam institusi kehakiman Malaysia, sememangnya tidak boleh ditipu, tidak boleh dibohong dan tidak boleh diperbodohkan oleh Najib Razak dan pasukan peguam belanya yang terus gagal menafikan bukti transaksi keuangan dana rompakan 42 juta ringgit itu sememangnya bersumberkan daripada syarikat SRC1MDB. Saya juga ingin mengingatkan Datuk Seri Najib Tun Razak, jika hujah bertunjangkan pembohongan penipuan ini terus dilakukan oleh pasukan peguam belanya sehingga di peringkat Mahkamah Persekutuan, maka Datuk Seri Najib Tun Razak akan lebih cepat untuk dihantar ke dalam penjara Sungai Buloh. Menggunakan hujah penipuan, menggunakan hujah sumbangan derma Raja Arab Saudi yang tidak pernah wujud, menggunakan hujah tidak tahu, menyalahkan Jolo, menyalahkan hakim dalam kes rompakan dana SRC1MDB ini antara sebab besar kenapa Datuk Seri Najib Tun Razak bakal kalah lagi dalam perbicaraan kes SRC1MDB di peringkat Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Secara tuntasnya, saya Fazli Shah Ahmad telah berjaya membuktikan di hadapan hakim-hakim dalam institusi kehakiman Malaysia maupun di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia bahawa terbukti Datuk Seri Najib Tun Razak merompak duit SRC1MDB sebanyak 42 juta ringgit bersumberkan daripada akaun bank SRC1MDB dan beberapa peringkat akaun syarikat yang dikawal 100% oleh Datuk Seri Najib Tun Razak bersama Goldman Sachs Bank, bersama Jolo dan konco-konco penyamunnya di seluruh dunia, Pak Cik Makcik. Yang pasti, transaksi keuangan pemindahan dana 42 juta ringgit Malaysia tidak pernah ada kaitan dengan Raja Arab Saudi dan kerabat keluarga Kerajaan Arab Saudi. Checkmate and game over. Bosku Najib, Bapak Lanun Toyol penyamun 1MDB yang kantoi dan terus kantoi menipu di hadapan 3 orang hakim yang arif lagi bijaksana yang sudah memegang bukti dokumen transaksi keuangan rompakan 42 juta ringgit bersumberkan daripada dana syarikat SRC1MDB
dan ia bukan bersumberkan daripada keturunan Raja Arab Saudi. Camp is over, bosku. Penjara Sungai Buloh sudah tidak sabar untuk menanti kehadiran the real mastermind, Bapa Lanun Toyol, penyamun duit SRC 1MDB bernama Datuk Seri Muhammad Najib Razak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara keramat rakyat, anak-anak Melayu, anak-anak Bumi Putra Islam yang menjadi mangsa rompakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit ini. Semoga keberkatan bulan Ramadan ini akan menjadi satu pengajaran kepada Datuk Seri Najib Tun Razak bahawa adalah haram untuk Datuk Seri Najib, adalah berdosa besar untuk Datuk Seri Najib menipu dan berbohong di hadapan 3 orang hakim dalam kes SRC 1MDB dalam Mahkamah Rayuan. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan berkat, bulan yang mulia, yang mana Datuk Seri Najib tidak boleh menipu dan berbohong lagi tentang dana rompakan SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit yang sudah habis dimakan dan digunakan untuk shopping bersama Rosman Mansor. Bosku Najib, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu di bulan Ramadan ini. Terima kasih.